Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nafifah binti Abdul Wahidi. Okey, kita bertemu kembali dalam subjek Core Abilities, tahap 3, modul 6. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah kepekaan pelaksanaan, kesihatan, keselamatan dan persekitaran. Okey, topik kecil kita pada hari ini juga adalah 6.1, aplikasi kepekaan kesihatan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita tengok. Okey, apa itu kesihatan? Okey, dekat bahagian pengenalan ni dia bagi tahu, okey, berdasarkan Badan Kesihatan Sedunia iaitu WHO, okey, singkatan dia ataupun short form lah kepada Badan Kesihatan Sedunia, kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Okey, tahu tak apa itu dari segi fizikal? Okey, fizikal adalah melibatkan anggota tubuh badan kita lah kan secara fizikal. Okey, kalau mental lebih melibatkan pemikiran, okey, pengetahuan, okey. Kemudian dan melibatkan sosial iaitu tingkah laku di dalam masyarakat, komuniti. Kita pun nak tahu juga kan adakah itu berkait rapat dengan kesihatan. Okey, menurut Kamus Dewan lagi, dia bagi tahu kesihatan adalah berhubung. Okey, bermakna adalah sihat, kesegaran, kebaikan keadaan badan dan lain-lain. Okey, seterusnya kita masuk slide yang ketiga, kesihatan dalam pekerjaan. Okey, kesihatan pekerjaan adalah suatu keadaan di mana seseorang pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk dirinya dan orang lain. Okey, macam mana kita nak mengekalkan kesihatan dalam pekerjaan? Mestilah kita apa? Sedia maklum tentang maklumat ataupun berkaitan dengan pekerjaan kita, betul. So masa awak dekat industri bekerja ataupun contoh kita ambil sekarang lah, awak sedang belajar di kursus batik kan, okay, di bengkel. So awak kena tahulah awak mengambil apa, kursus batik kan, sehingga tahap berapa, dan ada ujian amali, ada ujian lisan kan. Okay, itu contohlah. Okay, mesti tahu mengenai maklumat pekerjaan. Okay, yang kedua, okay, mesti mengamalkan pemakanan yang sihat. Okay, mengamalkan diet yang sihat. Kan dari kita ada piramid makanan tu kan. So kita kena ikutlah berapa pengambilan karbohidrat, vitamin dan lain-lain lah, zat yang lain. Okey, yang ketiga seterusnya, kita mesti menyertai program kesejahteraan di tempat kerja. Okey, kebiasaannya di tempat kerja akan ada program ataupun kempen yang diadakan oleh majikan ataupun pengurus dan pengarah lah kan di tempat kerja. So kita mesti involve lah, kita mesti menyertai program-program kesihatan. Itu penting lah, okay, untuk untuk melindungi kita di tempat kerja. Kemudian yang keempat apa dia? Mempunyai aplikasi kecergasan yang boleh anda gunakan untuk mengesan tahap aktiviti anda. Iaitu seperti bagi contoh jumlah langkah yang anda ambil setiap hari. Okey, ni biasanya aplikasi ni kecergasan. Setiap orang ada gadget telefon kan. Okey, ada teknologi telefon. Jadi sekarang dia dah ada dekat Play Store, boleh download aplikasi kecerdasan. Contohnya fitness, gym dan sebagainya yang boleh kita kesan tahap aktiviti kita. Contoh, kita dah berjalan berapa ribu langkah kan. Itu pun dikira aktiviti bersenam dalam aktiviti pekerjaan lah. Okey. Okey, kemudian kita masuk kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 iaitu OSHA. OSHA. Yang ni kan biasa dengar
Akta ni kan biasa yang kita sebut-sebut selalu kita belajar. So ini kita kembali bersemula. Ingatkan semulalah sedikit kan. Okay, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ni tubuhkan pada tahun 1994 ini bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. Okey, akta ni juga bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Okey, supaya orang-orang yang sedang bekerja itu dapat dilindungi. Okey. Kemudian untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasaskan kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri di samping peruntukan akta. Okey, poin yang kedua ni, cikgu nak ulas sikit untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja ni dapat dilindungi. Okey, kebiasaannya siapa yang pernah bekerja, okey, tak kiralah di bengkel ke sebelum ni, di pasar raya ke, okey, pengurus ataupun majikan mesti memastikan pekerja-pekerja tersebut apa? Memakai perlindungan PPE contohlah kan untuk memastikan keselamatan pekerja dapat dijaga dengan baik. Jika ada pekerja yang sakit, maka pekerja tersebut perlulah memaklumkan kepada pengurus. Itu pun penting. Ini adalah sebahagian daripada akta. Tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ditubuhkan. Okey. Okay, seterusnya kita nak tahu apa tujuan aplikasi kepekaan kesihatan. Okey, kita nak tahu apa dia misi utama ataupun tujuan dia adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat dalam kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara. Itu adalah tujuan aplikasi kepekaan kesihatan yang kita belajar hari ini. Okey. Okey, seterusnya kita nak tahu apakah organisasi keselamatan dan kesihatan. Okey. Organisasi Keselamatan dan Kesihatan merupakan satu carta pertubuhan jawatan kuasa yang dilantik bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Penjagaan keselamatan dan kesihatan warga pekerja adalah tanggungjawab pengurus organisasi. Okey, kita ambil contohlah. Okey. Apabila kamu bekerja di industri batik ataupun kraft tangan, kan? Okey, yang paling dekat apabila kamu membuat amali batik, okey? Nanti kamu akan merasailah pengalaman amali batik. Contohnya kawan kamu tu dia tercedera, okey, terkena lilin panas. Okey. Dengan adanya apa? Siapa yang dia nak kena report? Mesti bagi tahu kepada penyelia dan penyelia akan berurusan dengan pengurus. Okey, memaklumkan bahawa pekerja sekian-sekian telah terkena lilin panas dan tidak dapat bekerja. So pentingnya carta pertubuhan jawatan kuasa kat sini, kat mana dia nak rujuk apabila seseorang tu tercedera. Contohnya nak maklumkan kepada siapa? Penyelia, majikan dan pengurus lah. Okey. Okey, bila ada carta organisasi ni akan mudahlah kepada pekerja untuk mengetahui flow ataupun mengetahui ke mana arah jika berlaku kemalangan dan sebagainya lah apabila bekerja. Okey. Okey, kemudian kita tengok organisasi keselamatan dan kesihatan. Okey, menurut Seksyen 30 di dalam akta ni Akta Keselamatan, okey, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja mengenai penubuhan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okey, setiap majikan hendaklah menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mengikut seksyen ini. Okey, jika terdapat dua
Dua perkara, iaitu yang pertama, jika terdapat 40 orang atau lebih diambil kerja di tempat kerja. Okey, yang kedua adalah ketua pengarah mengarahkan penubuhan jawatan kuasa sedemikian di tempat kerja. Okey, iaitu pentingnya carta organisasi keselamatan dan kesihatan ditubuhkan. Okey. Okey, ini adalah sambungan daripada organisasi keselamatan dan kesihatan. Okey, setiap majikan hendaklah berunding dengan jawatan kuasa. Jawatan kuasa tadi yang dilantik lah. Okey. Jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan itu dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja di tempat kerja. Okey. Ini majikan ataupun poin yang pertama ni, majikan ataupun pengurus dia mesti bermesyuarat ataupun berbincang dengan ahli-ahli jawatan kuasa yang dilantik berkenaan dengan kebajikan pekerja. Okey. Yang kedua adalah seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini. Maksudnya yang ingkar, okey, ataupun tidak mematuhi peraturan seksyen ini di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan OSHA ni tadi adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, okey, apabila disabitkan ni dia telah mengaku bersalah, boleh didenda, okey, tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey. Ini adalah hukuman jika tidak mengikuti arahan ataupun perintah daripada Akta Keselamatan dan Kesihatan yang telah ditubuhkan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk ke kewajipan majikan. Okey, kewajipan majikan adalah lebih kepada tanggungjawab oleh majikan yang perlu dilaksanakan lah. Okey, poin yang pertama ni adalah mengadakan sebenarnya mengada ni typo mengadakan dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Okey, yang nombor 2, membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian dan pengangkutan, terutamanya loji dan bahan. Okey. Ini lebih kepada loji lah kan, aktiviti loji yang melibatkan penyimpanan dan pengendalian bahan-bahan kimia. Okay, tapi dalam kita boleh ambil contoh dalam khusus batik kita, di mana kita pun ada amali amali membancuh warna, okey, membancuh sodium silikat, okey. Kemudian kita pun ada langkah-langkah yang perlu untuk penyimpanan. Contohnya penyimpanan warna mestilah di tempat yang tertutup kan. Biasa awak tengok dekat bengkel, kita ada almari yang bertutup, rak untuk penyimpanan warna. Kemudian penyimpanan sodium silikat di dalam tong. Okey, tong yang bertutup. Okey, tidak terdedah kepada habuk ataupun kotoran Okey, kemudian cara-cara pengendalian apa? Lilin panas, macam mana, kat mana kita nak buang. Okey, mesti ada langkah-langkah yang telah digariskan kepada pekerja. Okey, itu semua majikan perlu uruskan. Okey. Kemudian nombor 3 ni menyediakan maklumat. Arahan, latihan dan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Okey, majikan mesti bertanggungjawab. Okey. Contohnya bila awak bekerja di bengkel batik ataupun industri kraft tangan ke, awak melibatkan diri dalam contohnya mengendalikan bahan-bahan kimia kan. Contohnya apa? Sodium silikat, soda ash dan sebagainya. Okey, majikan perlu memastikan maklumat ataupun memberi arahan kepada pekerja untuk memakai PPE, kelengkapan pelindungan diri ketika membuat aktiviti tersebut lah. Okey. Supaya apa? Supaya pekerja tadi tidak dalam keadaan yang selamat mengendalikan bahan ataupun peralatan tersebut lah. Okey.
Kemudian menyediakan latihan. Okey, majikan juga bertanggungjawab menyediakan latihan ataupun kempen kesedaran kepada pekerja. Mengajak supaya pekerja ni tadi memberi kesedaran kepada pekerja untuk lebih menjaga keselamatan dan kesihatan apabila bekerja di bengkel dan di tempat kerja lah. Okey. Kemudian menyediakan latihan dan pengawasan aktiviti-aktiviti berbahaya. Contohnya menyediakan apa? Logo ataupun stiker kepada bahan dan peralatan yang berbahaya ketika pekerja tu mengendalikan bahan tersebut. Okey, contohnya sodium silikate tu kan. Semasa nak mengendalikan, nak mematikan warna, sodium silikate digunakan untuk mematikan warna kain. Jadi apabila kita nak pegang sodium silikate tu, kita mesti memakai sarung tangan kan. Sarung tangan yang getah. Dan sekarang ni arahan dan maklumat perlu jelas oleh majikan kepada pekerja supaya pekerja tadi dia tahu apabila dia dapat sodium silikate tu, dia tak main-main kan dengan pekerja yang lain, dengan kawan-kawan dia. Dia tak ambil sodium silikate tu pegang kawan dia ke dan sebagainya kan. Sebab arahan maklumat daripada majikan tu penting bahawa sodium silikate tu membahayakan anggota tubuh badan dan sebagainya lah kan. Contohnya kalau sodium silikate tu terkena mata kan, sebab pekerja tadi, sebab majikan tak ingatkan pekerja supaya memakai apa? Contohnya face shield kan, ataupun goggle ketika mematikan warna kan, ataupun mengendalikan sodium silikate tadi. Okay, jadi apabila aktiviti tersebut disalah gunakan, jadi dia akan memberi impak yang negatif lah kan, akan membahayakan kesihatan lah, kesihatan pekerja. Okey, seterusnya menyelenggara tempat kerja serta menyediakan laluan keluar dan masuk yang selamat. Okey, ni majikan ataupun pengurus perlu peka. Ini awak biasa tengok kan, bila awak berada di bengkel, awak tengok musim-musim COVID ni pula kita memang patuh kepada SOP. Okey, awak akan nampak dekat bengkel akan ada laluan keluar dan masuk kan. Tu memang kita kena peka. Okey, tu memang pengurus ataupun majikan perlu mengingatkan kepada pekerja untuk mematuhi SOP yang telah digariskan. Okey, kalau awak biasa dekat bengkel, contohnya awak membuat amali, awak akan tengok nanti posisi ataupun kedudukan awak tu agak berjarak-jarak dengan pekerja-pekerja lain lah, ataupun dengan rakan-rakan lain. Sebab untuk mengelakkan apa? Contohnya lilin tertumpah kan. Mengelakkan kebakaran. Contoh kalau api terlalu besar kan. So sebab tu tujuan dia ada kawasan-kawasan yang laluan keluar dan masuk jika berlaku kemalangan yang tidak diingini lah. Okey. Contoh, last kali ni menyediakan dan memelihara persekitaran tempat kerja yang selamat dan kelengkapan yang mencukupi. Okey, bila di bengkel ataupun tempat kerja, sudah semestinya majikan perlu memastikan suasana keadaan bengkel ataupun di tempat kerja dalam keadaan yang selamat. Okey, tak ada kebocoran gas ataupun dan sebagainya lah. Okey, mesti udara yang segar supaya pekerja-pekerja tadi dapat bekerja dengan baik. Okey, tempat kerja yang selamat dan kelengkapan yang mencukupi. Okey, contohnya lebih kepada kelengkapan yang mencukupi ni bahagian PPE lah, perlindungan diri lah. Okey, pakaian perlindungan diri cukup. Contohnya apron, kasut, dan sebagainya. Okey, jika berlaku kebakaran, perlu ada apa? Setiap bengkel ataupun di tempat kerja, kalau awak tengok dekat bengkel kita memang ada botol warna merah tu, tong warna merah kan. Tu adalah apa dia? Tu adalah fire extinguisher, pemadam api. Okey, in case jika berlaku kebakaran yang tidak diingini, so pekerja tadi, majikan perlu mengingatkan pekerja bahawa menggunakan
peralatan tersebut lah. Okey, so mesti pastikan pemadam api tadi dia tak expired. Okey, yang tu tugas-tugas tanggungjawab majikan lah untuk mengenal pasti bahan dan peralatan. Okey, seterusnya adalah pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit. Okey, nombor 1 adalah majikan hendaklah memberitahu pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat mengenai apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi di tempat kerja. Okey. Ini tugas majikan lah yang mesti bertanggungjawab. Memaklumkan jika ada pekerja yang tercedera, kan? Pekerja yang terlibat dalam kemalangan ketika mengendalikan bahan dan peralatan. Mesti memaklumkan secepat yang mungkin kepada pihak-pihak keselamatan dan kesihatan, pejabat kesihatan lah. Okay? Dan terus memaklumkan terus mengambil langkah yang cepat, okay, untuk dirawat di hospital ataupun pakar kesihatan lah. Okey, kemudian poin yang nombor 2 adalah suatu siasatan patut diadakan mengenai sifat dan punca kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan. Dia boleh menyebabkan siasatan disemikian diadakan oleh seorang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey. Ini adalah skop lah bagi tugasan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dia dilantik untuk mengenal pasti sifat dan punca kemalangan berlaku di bengkel ataupun di kilang ataupun di mana-mana sajalah tempat kerja. Okey, yang melibatkan kecederaan pekerja ataupun keracunan pekerja. Keracunan ni lebih kepada terhidu asap kimia, bahan-bahan kimia ataupun bahan pencemaran daripada makanan dan sebagainya lah. Okey, yang menyebabkan menjadi penyakit ataupun wabak di tempat kerja. Kalau sekarang penyakit di tempat kerja ni kita terikat dengan SOP yang sekarang ni musim PKP kan. Okey, kebanyakan kilang telah tutup, okey, akibat daripada COVID. Okey, contoh kita ambil lah kan, jika seorang pekerja terkena jangkitan wabak penyakit yang berbahaya, okey, tapi tidak memaklumkan kepada majikan ataupun pengurus, jadi dia akan menyebabkan penyakit tadi berjangkit kepada rakan-rakan ataupun pekerja yang lain. So ini telah menyukarkan majikan untuk mengenal pasti kan, siapa yang terlibat, yang sakit dulu kan, yang telah dijangkiti secara serius, yang mendatangkan gejala. So jadi pekerja perlu peka juga dengan keadaan tersebut. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada slide amalan kod industri ataupun ICOP. Okey, kod amalan industri adalah sekumpulan peraturan yang dapat dilaksanakan melalui ukuran standard yang menggantikan peraturan perilaku industri. Okey. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standard industri dengan menyediakan bentuk peraturan yang mudah dan fleksibel. Okey, dalam arti kata lain, tujuan kod ini adalah untuk melindungi pengguna dari perniagaan dan berikan perlindungan kepada pekerja ataupun pengguna. Okey, nombor 2 adalah selesaikan aduan pengguna dan pekerja. Okey, jika pekerja mengadu kepada mengadu kepada pihak Akta Keselamatan dan Kesihatan, jadi dia dapat melengkapkan aduan tersebut. Okey, menyelesaikan masalah pengguna ataupun pekerja. Okey, yang ketiga adalah meningkatkan kesedaran mengenai masalah kesihatan dan keselamatan. Okey, amalan kod ini juga dapat meningkatkan kesedaran melalui kempen, pengawasan dan pematuhan kesihatan dan keselamatan. Okey, yang keempat adalah meningkatkan standard industri. Okey. Nombor 5 last sekali adalah memberi faedah pekerja melebihi standard minimum. Okey, slide seterusnya adalah penguatkuasaan dan pegawai pematuhan. Okey.
mengikut Seksyen 39 Akta Keselamatan dan Kesihatan mengenai kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita dan sebagainya, menyatakan bahawa pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam bahagian ini disebut pegawai. Okey, boleh melaksanakan tujuan akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya pada bila-bila masa yang munasabah dan apabila dikemukakan perakuan pemberi kuasaannya memasuki, memeriksa dan meneliti mana-mana tempat kerja dan juga kediaman. Okey, ini keutamaan ataupun specialnya penguatkuasa dan pegawai pematuhan ni, dia diberi kuasa sebagai pegawai untuk memasuki ataupun memeriksa, meneliti ataupun menyita kediaman ataupun permis di tempat kerja ataupun bengkel dan sebagainya jika mereka ingkar kepada akta dan peraturan yang telah digariskan. Okey, last sekali adalah liability bagi kesalahan dan penalti. Okey, dalam Seksyen 51 Akta Keselamatan dan Kesihatan, mengenai penalti am mengatakan seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau melanggar mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan, dan jika tiada penalti dinyatakan secara nyata, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Okey, ini adalah penalti ataupun kesalahan jika disabitkan dengan kesalahan yang ingkar peraturan akta keselamatan dan kesihatan yang telah digariskan, boleh dikenakan denda lah, sebanyak tidak lebih RM10,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, setakat ini saja kita punya topik. Okey, kita akan sambung dengan kuis dan juga perbincangan. Okey.